Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 15 dan 16 akan menceritakan serba sedikit salah satu tajuk dalam pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5, iaitu Zaman Bani Abbasiyah. Latar belakang tamadun Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah muncul selepas Perang Anzab, pemerintahan selama 5 kurun. Pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah bermula pada tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Kerajaan ini telah diperintah oleh 37 orang khalifah. Kerajaan Bani Abbasiyah berakhir dengan kewafatan Al-Mu'tasim Billah ketika gugur di tangan Tatar pada tahun 656 Hijrah. Pengasas Kerajaan Bani Abbasiyah, Abu Al-Abbas As-Saffah, iaitu pada tahun 132 hingga 136 Hijrah. Tarikh lahir beliau pada 105 Hijrah, iaitu 723 Masihi, dan beliau dilahirkan di Hamimah, Syam. Beliau telah dibai'ah menjadi khalifah di Kufah pada Jumaat 12 Rabiul Akhir pada tahun 132 Hijrah. Zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ada 4. Yang pertama, zaman kekuatan dan keluasan kuasa. Seterusnya, zaman kemasukan pengaruh golongan Atrak. Yang ketiga, zaman kemasukan pengaruh Buaihi Parsi. Dan keempat, zaman Saljuk. Terdapat pemerintah yang masyhur pada zaman Bani Abbasiyah, antaranya Khalifah Harun Ar-Rashid. Nama sebenar beliau Harun bin Al-Mahdi Al-Qurashi Al-Hashimi. Gelaran beliau Abu Ja'far. Beliau lahir pada tahun 145 Hijrah, bertempat di Ar-Rai. Beliau wafat pada tahun 193 Hijrah. Zaman pemerintahan beliau pada tahun 170 hingga 193 Hijrah. Beliau terkenal dengan sifat berani dan perkasa. Antara jasa beliau ialah beliau menentang golongan kafir zindik. Seterusnya, beliau menegaskan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar dalam pemerintahan Islam. Beliau membangunkan ekonomi negara. Zaman ini dikenali sebagai zaman keemasan. Seterusnya, khalifah yang masyhur seterusnya ialah Khalifah Al-Ma'mun. Nama beliau Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Gelaran beliau Al-Ma'mun. Beliau lahir pada tahun 170 Hijrah bersamaan 786 Masihi, bertempat di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 218 Hijrah. Zaman pemerintahan beliau pada tahun 198 hingga 218 Hijrah. Beliau sangat mahir dalam pentadbiran dan politik, pemurah serta mendengar pandangan. Antara jasa beliau mewujudkan gerakan penterjemahan ilmu daripada bahasa asing ke bahasa Arab. Beliau menambahkan koleksi buku di Baitul Hikmah. Dan terakhir, beliau mewujudkan jawatan kerani khusus, iaitu Sahib Baitul Hikmah. Pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah telah berlaku perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan. Perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Kota Baghdad sebagai kiblat ilmu para ulama dan pelajar. Para khalifah turut menyokong pendidikan dan ilmu. Gerakan terjemahan, halaqah dan diskusi ilmiah berkembang dengan sangat pesat. Semasa zaman Harun Ar-Rashid, beliau memberi sumbangan kepada sastrawan dan ilmuwan. Baghdad menjadi pusat tumpuan ulama dan sastrawan.
seperti Abu Al-Atiyah, Al-Abbas bin Al-Ahnaf, Al-Waqidi dan Abu Yusuf. Beliau pengasas kepada Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan besar dalam pemerintahan Islam. Kerajaan Bani Abbasiyah menjadi pusat tumpuan ilmuwan seluruh dunia. Pada semasa zaman Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Beliau cenderung menyebarkan ilmu kepada rakyat. Kebebasan penyelidikan dan berfikir serta penambahan buku pelbagai bidang ilmu yang diperoleh daripada India, Rum dan Parsi. Baitul Hikmah menjadi tempat aktiviti penterjemahan ilmu, penulisan dan pengajaran. Terdapat ruang khusus untuk penulis membuat aktiviti penyalinan kerani perpustakaan, iaitu Sahib Baitul Hikmah. Yang terakhir, wujud Majlis Al-Munazarah, iaitu majlis debat untuk mengurangkan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama pada Selasa setiap minggu. Tokoh yang masyhur pada zaman Bani Abbasiyah. Tokoh yang pertama, Abu Yusuf. Nama yang diberi Yaqub bin Ibrahim bin Al-Ansari. Gelaran Abu Yusuf. Beliau lahir pada tahun 133 Hijrah bersamaan 731 Masihi di Kufah dan wafat pada tahun 182 Hijrah bersamaan 798 Masihi. Jasa Abu Yusuf ialah beliau berjawatan qadi, iaitu hakim. Yang kedua, pada zaman Harun ar-Rasyid, beliau memegang jawatan qadi al-Qudah, iaitu ketua hakim. Yang ketiga, karya yang ditulisnya bernama Al-Kharaj, iaitu kitab yang membincangkan hal kewangan dan fiskal, iaitu perbelanjaan negara dan cukai yang dikenakan. Tokoh yang kedua, Al-Khawarizmi. Nama Abu Abdillah Muhammad bin Musa. Gelaran Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 164 Hijrah bersamaan 781 Masihi di Khawarizmi, Uzbekistan dan wafat pada tahun 232 Hijrah bersamaan 847 Masihi. Jasa-jasa Al-Khawarizmi ialah beliau merupakan pakar matematik terawal pada zamannya. Beliau ditugaskan untuk melukis peta bumi. Beliau juga menulis karya mengenai ilmu falak dan geografi seperti kitab Al-Jibri wal Muqabalah. Dan yang terakhir sekali, beliau merupakan pengasas teori algebra. Antara faktor-faktor penyumbang kegemilangan tamadun, yang pertama, kecenderungan dan minat pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, polisi dan dasar kebebasan berfikir dalam menjalankan kajian dan penyelidikan seperti kewujudan majlis debat. Yang ketiga, aktiviti penterjemahan di mana kemasukan ilmu-ilmu baharu daripada bahasa asing di samping perluasan kuasa dan jajahan negeri Islam. Faktor-faktor penyumbang kemerosotan tamadun. Yang pertama, pemimpin leka dengan kemewahan dan hiburan yang menyebabkan situasi ekonomi tidak stabil. Yang kedua, adanya campur tangan orang-orang Turki. Yang ketiga, masalah dalam ketika zaman Buwaihi apabila berlaku perebutan kuasa dan merebak dalam kalangan tentera. Yang terakhir sekali, serangan tentera Mughal ataupun Tatara pada tahun 656 Hijrah bersamaan 1258 Masihi. Usaha-usaha bagi memartabatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan boleh dimartabatkan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran sebagai asas kecemerlangan umat. Yang kedua, mengamalkan Islam yang tulen dengan bersungguh-sungguh dan mencontohi amalan para ulama Islam. Yang terakhir sekali, menguasai sektor ekonomi negara seperti mencuburi bidang perniagaan. Sekian, terima kasih.